ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua lagi kita di dalam kisah seram alam jin. Syukur Alhamdulillah kita diberi peluang, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meraihkan bulan Ramadan yang mulia ini. Selamat berpuasa, selamat memperbanyakkan amalan ibadat serta bersedekah di bulan Ramadan. Jangan lupa ya korang semua, perjuangan kita bersama rakyat Palestin masih lagi belum selesai. Marilah sama-sama kita berdoa buat keselamatan dan perjuangan mereka di sana. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui atas apa yang kita semua usahakan di muka bumi ini. InsyaAllah. Malam ini ada dua kisah. Kisah pertama adalah diceritakan kembali oleh adik ipar saya sendiri yang bernama Hamdan. Hamdan nama samaran yang bukan nama betul. Hamdan ni dah pencet awal daripada tentera. Dulu dia bertugas dekat Camp Port Dickson. Dia dah pencet awal dan mula berkhidmat bekerja di sektor swasta pula. Inilah salah satu kisah pengalaman yang dikongsikan kepada kita semua. Kisah benar yuk, bukan kisah yang dibuat-buat. Memang berlaku kepada diri beliau waktu beliau tentera di Camp Port Dickson. Dengarkan. Masa tu awal orientasi. Masih lagi orang baru masuk dalam bidang tentera. Jadi dah nama pun sesi pengenalan dalam tentera. Tak perlu diterangkan lagi bagaimana bentuk situasi dan keadaan yang perlu dilalui oleh orang-orang baru dalam tentera ni. Berat, kasar, penuh disiplin, diajar tanggungjawab, menjalani pelbagai bentuk sesi pengenalan fizikal, mental dan macam-macam lagi lah. Bila mana program ini berlangsung, maka sudah sedia maklum rata-rata hampir kesemua orang akan mudah kepenatan. Kalau ada masa untuk berehat, memang mereka akan menghargai detik-detik untuk berehat tu. Begitu juga dengan Hamdan. Tidur adalah satu jawapan yang paling terbaik untuk berehat. Nak dijadikan cerita, masa tu tengah-tengah malam tau. Mungkin pukul 11 ataupun 12 tengah malam kot. Wallahualam, lebih kurang macam tu lah agak-agaknya. Selepas sahaja selesai sebentar sesi orientasi, maka mereka semua dibenarkan berehat sekejap dekat tengah-tengah padang. Jadi apa yang mereka buat? Apa lagi? Tidurlah sekejap dekat tengah-tengah padang tu. Hamdan pun sama, tidur dekat tengah-tengah padang. Entah macam mana, tengah khusyuk tidur ni, tiba-tiba Hamdan macam tak berapa selesa dengan posisi tidurnya. Mungkin kesejukan malam tu membuatkan Hamdan jadi tak keruan. Bila mana Hamdan membuka mata beliau, tiba-tiba di depan mata Hamdan, beliau melihat ada wajah perempuan Cina sedang memandang tepat ke arah Hamdan. Ini bukan fitnah ya. Cerita betul ni. Kalau ada orang dalam kamp tentera kebetulan tengah dengar cerita saya ni, jangan marah saya lah pula. Ini Hamdan yang cerita kepada saya. Bukan saya reka-reka. Ini pengalaman Hamdan, kisah benar. Hamdan buka mata. Ada perempuan Cina sedang melihat ke arah dia, berdepanan, muka bertembung muka. Bagaimana Hamdan tahu itu perempuan Cina? Katanya nampak jelas dekat muka tu, matanya sepet mengecil dekat bahagian hujung ni. Kemudian bibirnya nipis pucat. Warna kulit pula putih sangat-sangat, macam orang tak ada darah dalam badan. Dan yang paling penting, perempuan Cina itu pakai baju kain berwarna merah. Ini bukan imajinasi Hamdan. Memang dia tahu apa yang dia nampak ketika itu. Cukup jelas seorang wanita Cina sedang bersemuka pandang ke arah beliau. Tentera tak tentera, tegap ke tak tegap ke, itu belakang kira. Hamdan terus meloncat berdiri sebab terkejut. Bila dia toleh ke belakang semula, hantu wanita Cina tu dah hilang daripada pandangan mata. Apabila Hamdan tengok sekeliling, celah. Betul. Rupa-rupanya dia seorang-seorang tengah tidur atas padang. Yang lain tak tahu dah ke mana. Mungkin mereka semua dah meneruskan perjalanan
tanpa mereka sedar, mereka dah meninggalkan Hamdan sorang-sorang tidur dekat atas padang lagi. Selalunya lah kan, bukan mereka ni tak sedar tau. Tetapi mungkin saja ataupun korporat yang mengemudi sesi orientasi malam tu tidak membenarkan sama sekali untuk kejutkan mana-mana individu yang masih lagi tidur mati dekat atas padang. Yang dah bangun, teruskan berjalan. Manakala yang masih lagi tidur, dibiarkan tidur seorang-seorang dekat situ. Kamu tahulah nasib kamu tidur seorang-seorang atas padang lewat pukul 2-3 pagi. Kebiasaannya lah. Orang-orang senior dalam tentera ni memang dah tahu dah segala bentuk gangguan atau penunggu yang ada dalam dekat kem tentera ni. Biarkanlah orang-orang baru pula yang merasa kena kacau. Nama pun sesi orientasi. Mungkin hantu tu pun nak berkenalan juga kan. Ceritanya pendek je, tak panjang. Tidur kena kacau dengan hantu Cina pakai baju warna merah. Ikutkan ada lagi kisah-kisah gangguan yang lain. Itu nantilah lain kali saya ceritakan pula. Nanti saya korek lagi rahsia daripada adik ipar saya ni. Sebelum tu korang perasan tak? Sebenarnya kalau gangguan wanita Cina pakai baju kain warna merah ni ada maksud yang besar tau. Mungkin ada di antara korang semua yang tak tahu apa maksud sebenar di sebalik kain berwarna merah. Sedikit penerangan untuk tatapan korang semua. Ini hanya info sahaja ya, jangan ambil serius. Mungkin kepercayaan orang-orang Cina. Kalau nampak hantu perempuan pakai kain merah, maksudnya itu hantu pendendam. Hantu yang jahat, hantu yang meneruskan dendam ketika dia masih hidup sehinggalah dia mati. Katanya dulu ketika hidup dia ni sedang berdendam dengan orang, kemudian dia akan pakai baju kain warna merah, lepas tu dia akan bunuh diri dengan cara menggantungkan lehernya dengan tali. Supaya apa? Supaya nanti bila dia mati dengan trademark kain merah tu, maka dia boleh teruskan niat dendam dia pada orang yang masih hidup. Inilah maklumat info daripada kepercayaan orang-orang Cina. Kalau korang tak percaya, pergilah tanya pada kawan-kawan Cina korang tu nanti. Tengok apa jawapan mereka. Ada satu lagi kisah tahu. Ini seram. Memang berkaitan dengan hantu perempuan Cina pakai baju kain berwarna merah. Kisah ni terus teranglah saya cakap lah. Saya ni salah seorang penggemar kepada Abang Casey. Dulu-dulu memang selalu follow Abang Casey ni dekat stesen Ria FM, radio Singapura. Kemudian Abang Casey beralih pula kepada Malam Seram dekat YouTube channel. Memang saya respect, kagum dengan gaya dan juga cara penyampaian Abang Casey. Jadi ada satu kisah daripada Abang Casey ni. Beliau ni menceritakan kisah pengalaman daripada pengirim yang diganggu oleh hantu Cina kain merah. Ada dulu. Memang dah lama dah kisah ni. Saya masih ingat lagi kisah tu. Jadi kalau korang nak dengarkan kisah tu, sila komen dekat bawah. Korang komen je nak dengar cerita tu. InsyaAllah minggu depan saya akan bawakan kisah seram, kisah benar cerita berkenaan. Serius, kisah tu memang seram. Pendapat saya memang seram. Antara kisah seram yang paling seram daripada banyak-banyak kisah seram yang Abang Casey terima daripada pengirim. Nak dengar? Sila komen di bawah. Saya akan siarkan buat kali kedua, khusus khas untuk korang semua peminat kisah seram sekalian alam. Cuba korang tag nama Abang Casey. Kalau dia dengar apa yang saya cakap ni, insya-Allah mesti dia ingat lagi kisah hantu Cina kain merah tu. Nah, sekarang kita dengarkan pula kisah yang kedua. Bukan hantu Cina kain merah, tapi masih lagi ada berkaitan dengan gangguan hantu Cina. Kisah ni kiriman daripada Karissa Damia. Nama moden ni yang berasal daripada Perlis. Damia baru sahaja berumur 14 tahun, tingkatan 2. Kalau ikutkan Damia, ada kongsikan 2 kisah pengalaman tau. Tapi saya hanya ambil satu kisah saja. Sebab lagi satu kisah tu, dia lebih kepada pembawaan perasaannya saja. Sebagai contoh, bila Damia ni tengah berjalan, Damia dapat rasa macam ada benda ikut daripada belakang. Jadi bila dia memikirkan macam ada benda ikut daripada belakang, Damia pun mulakan 1000 langkah memecut selaju Usain Bolt pelari Olimpik.
Cukup ringkas kisah dia. Jadi saya tumpukan sahaja pada kisah pengalaman beliau yang kedua. Begini kisah kedua beliau. Tahun dan lokasi kejadian tidak diberitahu oleh Damia. Satu hari, Damia ikut mak ayah dia pergi ke Kuala Lumpur menziarahi keluarga sepupunya. Macam biasalah, bila dah sampai tu bersalam-salaman, dijemput masuk ke dalam rumah, sembang-menyembang. Semua perkara yang dilakukan oleh dua keluarga ini berlangsung hanya di dalam rumah sahaja, tidak melibatkan pergerakan di luar rumah. Dalam keluarga sepupu dia ini ada seorang budak perempuan yang sebaya seusia dengan Damia. Maka oleh sebab itu, golongan mak bapak akan berborak dengan agenda mereka, manakala Damia dengan sepupunya seorang ini bersembang juga dengan topik yang sesuai dengan usia mereka. Masing-masing ada pasangan masing-masing untuk berborak. Nak dijadikan cerita, lewat maghrib tu Damia ni seorang-seorang keluar daripada rumah. Maklumlah, katanya nak ambil angin, nak tengok persekitaran dekat rumah sepupu dia ni lah. Daripada pengamatan mata beliau, didapati kiri dan kanan jiran rumah sepupu dia ni adalah warga keluarga Cina dan juga keluarga India. Maka kita boleh tahu bahawa perumahan di sini adalah tergolong daripada pelbagai agama. Inilah yang kita panggil kependudukan masyarakat majmuk yang berbilang bangsa dan agama. Baguslah macam tu. Inilah yang dikatakan satu Malaysia, saling hormat menghormati. Tetapi masalahnya sekarang ini menjadi tanda tanya, kenapa waktu maghrib baru Damia nak tinjau-tinjau keadaan sekeliling? Kenapa tak petang tadi je? Sebentar lagi proses gangguan akan bermula, akan berlaku kepada Damia. Korang nak tahu tak apa jadi? Tiba-tiba Damia ada terbau tahu dekat lubang hidung dia ni. Bau asap yang seakan-akan sama seperti bau asap orang tengah sembahyang. Tak tahulah sama ada asap sembahyang orang India ke, orang Cina tengah sembahyang ke. Yang pastinya lubang hidung dia ni memang ada bau asap. Kebiasaan asap mereka yang tengah sembahyang tu lah. Tak lama kemudian, penglihatan Damia dapat melihat macam ada sesuatu tengah meloncat-loncat ke arah dia. Pada mulanya tak berapa jelas sebab jauh. Bila lama kelamaan, benda tu semakin hampir dengan Damia, barulah Damia sedar. Dia terkasima, dia terkedu. Bila mana di depan dia sekarang ini bukanlah loncatan daripada jin yang kita panggil sebagai pocong. Bukan pocong. Loncat dia sama, tapi bukan pocong. Namun, daripada pakaian dan muka benda tu tak lain tak bukan. Damia kata, yang sedang mengejar Damia sekarang ini adalah hantu Cina atau legenda Jiangshi. Kalau korang nak tahu apa itu Jiangshi, pergilah tanya Pak Cik Google. Yin ren shang lu, yang ren hui bi. Masa ini secara spontan Damia terus lari masuk ke laman rumah sepupunya. Kebetulan boleh pula sepupu dia ni duduk sorang-sorang dekat luar pintu. Damia pun pekiklah dengan nada suara yang mendesak dan cemas. Sebagai contoh, weh, ada hantu weh. Masuk. Tapi sepupu dia ni relax je. Pandang pelik dekat Damia lagi. Mungkin sepupu dia ni ingatkan si Damia ni nak bergurau gamaknya. Lagipun sepupu dia ni kan tuan rumah. Sebagai tuan rumah, mana ada hantu sepanjang dia tinggal dekat sini. Bila Damia lari masuk ke dalam rumah, lagi sekali Damia sangat-sangat terkejut. Sebab Damia melihat sepupunya tadi baru sahaja keluar daripada bilik air, baru selesai mandi. Nah, sekarang siapa yang Damia lihat dekat luar pintu tadi tu? Mana satu yang betul luar ke dalam rumah ni? Damia bertanya-tanya, bukan ke kau dekat luar rumah tadi kan? Kau bukan kat luar rumah tadi kan? Habis je Damia berbicara dengan soalan tu, secara tidak langsung Damia terus pengsan, tidak sedarkan diri. Daripada info keluarga, mereka mengatakan bahawa ketika Damia pengsan,
Damia sebenarnya bertindak meracau macam orang tengah kerasukan. Tapi tak lama, kerasukan tu sekejap je, kata mereka. Selepas tu Damia ni berangsur-angsur bertenang dan pengsan semula macam tadi. Tidak beberapa lama kemudian, Damia ni terjaga daripada pengsan je. Dia pun tengoklah keadaan sekeliling dan dia tahu sekarang ni dia berada di ruang tamu sepupu dia. Tetapi bila dia lihat sekeliling, tak ada seorang pun. Hanya dia sahaja yang berada di ruang tamu ni. Tiba-tiba Damia diganggu lagi. Ingatkan dah selesai. Tidak, masih belum selesai lagi. Dia masih lagi diganggu buat kali yang kedua. Kali ini ada satu susuk lembaga yang sangat buruk rupanya, sangat hampir dengan Damia melihat ke arah Damia. Damia tak pasti penampakan lembaga tu jenis apa, hantu raya ke, gundurewa ke, jembalang ke. Dia tak tahu nak gambarkan macam mana tahu. Mungkinlah kot hantu raya, wallahualam. Dia bukan ada pengalaman pun tengok hantu raya. Tetapi apa yang dia katakan, memang muka dia buruk-buruk sangat. Masa ni dia rasa sangat-sangat takut. Puas dia menjerit-jerit, memanggil-manggil, meminta tolong daripada orang lain. Tapi tak ada seorang pun yang dengar. Tak ada seorang pun yang beri bantuan. Tidaklah sehingga Damia nampak di luar pintu rumah, kelihatan mak Damia sedang memanggil-manggil namanya, seolah-olah memberi arahan supaya Damia ni keluar segera daripada rumah tu. Tanpa berfikir panjang, Damia pun selamatkan diri berlari keluar daripada rumah mengikut arahan suara maknya tadi. Bila Damia dah keluar daripada rumah, kelibat mak dia pula tak ada. Lengang. Dekat luar rumah tak ada seorang pun. Jadi, suara siapa yang panggil nama Damia tadi? Dia dengar suara macam suara mak dia, tetapi mak dia tak ada. Jadi suara tu suara siapa? Pintu rumah automatik tertutup seakan-akan seolah-olah macam ditutup oleh seseorang. Damia baru tersedar tahu. Dia kini sudah terkunci di luar rumah sorang-sorang. Dipermainkan jin syaitan di tengah-tengah malam tersebut. Damia ni bukanlah orang yang kuat semangat. Dia ni masih lagi budak-budak remaja perempuan yang baru nak kenal dengan dunia, yang baru nak kenal dengan iman. Akhirnya Damia buat kali kedua pengsan di luar rumah sorang-sorang. Dipendekkan cerita, keesokan pagi barulah Damia ni pulih daripada pengsan yang cukup panjang. Damia melihat semua orang ada dekat sekeliling dia. Damia serta-merta menangis tak henti-henti sambil berkata-kata, "Kenapa tinggalkan Damia malam tadi? Damia takut sorang-sorang dekat ruang tamu ni. Korang semua pergi mana?" Rupa-rupanya lah, korang nak tahu tak apa jadi? Sebenarnya lah kan, mereka semua ni ada je dekat ruang tamu. Cuma Damia ni je yang tak nampak mereka tahu. Penglihatan Damia ni dah ditutup oleh gangguan jin syaitan tu. Kata mereka yang menjadi saksi malam tadi, bila Damia ni bangun daripada pengsan malam tadi, Damia ni terus menjerit-jerit berkata-kata yang bukan-bukan. Kemudian dia ni boleh pula lari kelang kabut keluar daripada rumah. Nasib baik ayah Damia sempat melaungkan azan. Itu yang Damia ni terus pengsan dekat luar rumah tu. Nampak tak korang semua? Apa yang Damia lalui dan apa yang Damia lihat bukanlah suatu yang realiti. Semua tu olok-olok je. Ianya sebagai gangguan imajinasi saja. Gangguan jin setan yang merasuki Damia malam berkenaan. Itulah sahaja kisah kedua yang dikongsikan oleh Damia. Sedikit pesanan buat Damia dan juga para pengirim di luar sana. Kalau nak kirimkan kisah tu, kalau boleh janganlah separuh jalan. Pendek-pendek pun tak apa, asalkan poin jalan cerita tu lengkap. Kalau tidak nanti, kalau tak lengkap, susah saya nanti bang. Nanti nak goreng tu susah. Nak goreng bukan senang babe. Kena jaga juga supaya tidak hangus atau hangit terbakar untuk dimakan kita semua nanti. Saya ni dah berkias ni. Harap-harap faham-faham lah ya. Terima kasih kerana meluangkan masa setia menonton kisah seram daripada kiriman pengirim. Jangan lupa kalau nak dengar kisah seram hantu Cina kain merah tu, sila komen nak dengar.
InsyaAllah nanti saya akan siarkan segera kisah berkenaan. Mohon tekan button subscribe, thumbs up dan kongsikan kisah ini kepada penonton yang lain supaya kita semua meraih hiburan seram bersama-sama. Saya ucapkan selamat berpuasa, menahan lapar dan dahaga dengan puasa yang berkualiti, menjaga nafsu, memelihara iman serta memperbanyakkan amalan ibadat dan sedekah di bulan Ramadan yang mulia ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi dengan kisah seram kiriman pengirim yang seterusnya di dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semuanya menonton. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara.